الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, atau kama qala. Hadis rawahu Ahmad wa Tabrani. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya bulan Rejab, Nabi akan membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kepada kami dalam bulan Rejab. Wa Sya'ban, dan juga berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Doa ni tuan-tuan memang imam-imam kita pun rajin duk baca. Yang ni bukti kerinduan kita terhadap bulan Ramadan Al-Mubarak. Di samping itu, kita nak mendapat kekuatan daripada bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimat idza jaa Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala, atau kama qala. Hadis rawahu Tabrani wa Dailami. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak sampai bulan Ramadan, Nabi akan memperingatkan kami dan mengajarkan kepada kami beberapa kalimat. Antara ajaran Nabi, antara perkara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu doa, yang mana doa tu Nabi kata, Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Doa ni diamalkan oleh ulama dan oleh sahabat-sahabat salafus salih. Doa ni dia sebagai kesinambungan dan sambungan kepada doa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang kita baca mula-mula tadi ni. Kita minta berkat dalam bulan Rejab, kita minta berkat dalam bulan Sya'ban, dan kita minta Allah Ta'ala sampaikan kita, bagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan dekat tu. Bila sampai dekat tu bulan Ramadan, seolah-olah macam dah sampai Ramadan, ikut hangpa nak buat macam mana sekalipun. Sebenarnya Nabi dia tak tinggal kita sampai tak tu. Nabi tidak melepaskan kita bila sampai Ramadan tu. Nabi kata ikut hangpa, pandai-pandai hangpa. Macam mana kita dari sini, kita nak pergi buat umrah, kita nak pergi haji, kita pergi cari mana-mana satu travel yang kita percaya travel tu pun nama pun bersih, tak pernah duk buat pasal dengan orang,
Dia main habaq kat kita, dia kata tak apa haji, daripada Sungai Kedah kami bawa haji sampai ke Mekah, haji jangan bimbang kan. Kita pun daftar dengan dia lah apa semua. Dia pun bawa kita daripada Sungai Kedah ni sampai ke Mekah. Bila sampai sana dia tinggal kita macam tu ya. Agak-agak tuan-tuan, kita nak marah kat dia ke ataupun kita kata dia betul? Kita kata apa ni, dah mentak kami tekat ni, lepas tu tak tunjuk kat kami macam mana cara nak buat umrah, macam mana cara nak sa'i, tang mana hotel, tang mana tempat makan apa semua. Travel tu kata apa kat kita? Haji ingat tak perjanjian kita mula-mula apa dia? Saya akan bawa haji daripada Sungai Kedah sampai ke Mekah. Betul tak betul? Bila sampai ke Mekah maknanya selesai lah tugas dia. Saya tak abang pun bila sampai di Mekah, saya nanti akan bawa macam mana cara tawaf, saya akan tunjuk macam mana nak sa'i, saya akan cerita macam mana yang kata tahallul, lepas tu saya akan bawa pergi ziarah di Taif. Tak cerita pun. Dia cuma abang kata sampai ke Mekah. Nampak tuan sekalian? Itulah yang doa yang kita duk baca ni. Wa ballighna Ramadan, makna dia Tuhan bagi hang sampai. Lah ni pun berapa hari lagi nak tinggal Ramadan ni, nak tinggal Syaban ni berapa hari lagi kita akan sampai. Tapi bila sampai, pandai-pandai hang nak buat apa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Adakah Nabi SAW lepas kita macam tu? Dah. Sebab itulah hadis yang kedua, kata Ubadah bin Samit, Nabi bila nak sampai Ramadan, doa nombor 1 tadi kita baca tadi, Alhamdulillah Allah Ta'ala dah makbul dah. Bila nak sampai Ramadan, Nabi duk peringat lagi kat kita. Nabi kata apa? Nabi kata banyak-banyak kita baca doa ni. Apa maksud doa ni? Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, hantarkan kami masuk dalam bulan Ramadan. Apa maksud salim ni? Salim ni makna apa? Bukan takat selamatkan kami dalam bulan Ramadan, malah selamat ataupun salim tu maksud dia tolong Ustaz, bawa kami pergi perkenal Ustaz dekat Ramadan. Maknanya Nabi habaq kat kita, bila masuk bulan Ramadan, tang ni cara nak masuk dia, tang ni amalan dia, tang ni kelebihan dia, tang ni lah yang dikatakan bulan Ramadan. Nabi perkenalkan kita kepada Ramadan Al-Mubarak. Lepas tu pula wasallim Ramadan li, sampaikan Ramadan tu kepada kita. Dah nampak dah? Maknanya kita dah sampai dah kat Ramadan, tapi belum tentu Ramadan tu mai kat kita. Berapa banyak orang yang dia jumpa bulan Ramadan, tapi Ramadan ni tak ada satu bulan yang dia berasa lain dengan bulan-bulan hal lain. Tak ada beza apa pun, cuma dia tak makan ya tengah hari, tapi di rumah dia balun makan juga. Tak ada apa. Kok kata nak main semayang bertambah, kok kata nak buka Quran bertambah, kok kata nak tarawih, kok kata nak bangun tahajud, kok kata nak tambah sedekah lah apa semua. Tak ada apa. Pasal apa? Pasal bagi dia Ramadan dan bulan-bulan yang lain tu sama. Maknanya apa? Dia kenal Ramadan, tapi Ramadan tidak kenal dia. Dia tahu kata bulan puasa, tapi bulan puasa tu tak tahu kata dia. Sebab tu yang dia nampak bila masuk Ramadan, dia duk fikir benda apa? Benda apa? Baju raya tak beli lagi. Dia duk fikir lagi nak balik tang mana? Bini pula 3-4 orang. Duk bina atok tang mana? Dia nampak yang tu. Dia duk nampak, oh nanti bila raya ni berapa duit aku nak bagi kat budak-budak, dah 3 tahun 4 tahun dah budak tak ada nak keluar mai duk kutip duit. Dia nampak, dia tak nampak Ramadan depan mata dia. Dia tak nampak kelebihan Ramadan. Pasal apa? Pasal dia hanya kenal Ramadan, tapi Ramadan tidak kenal dia. Bila Ramadan kenal dia, maka Nabi kata apa? Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Bila hang kenal Ramadan, Ramadan kenal hang, maka mintalah kepada Allah supaya memakbulkan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, bila kenal seseorang, bila dah rapid dengan dia, dia pun rapid dengan kita, dia pun baik dengan kita, bila nak berpisah, dia berasa juga di hati. Kawan mai rumah kita 3 hari dengan bagus dia buat mai dengan semua, orang kata dengan apa, dengan bagai-bagai kelebihan. Dia daripada kampung yang Masya Allah, kampung dia pun dengan tanah dia subur, dia buat main dengan sayur, dia buat main dengan buah, dia buat main dengan apa-apa semua. Habis-habis 3 hari dia kata, Haji saya nak kena balik dah. Kita pun berasa sayu, takkan nak balik dah. Kata kita baru nak mesra. Nampak? Ramadan dia macam tu.
Makna dia apa? Makna dia salimni li Ramadan wa salim Ramadan li. Kita kenal Ramadan, Ramadan kenal kita. Bila dia nak pergi, tuan-tuan sekalian, kita duk nampak apa? Duk nampak nanti masjid makin lama makin duk suram balik. Dia tak ramai dah macam mana tarawih. Lepas tu kita nak puasa pun dia tak apa nak syok macam mana puasa dalam bulan Ramadan. Ibadah yang kita buat pahala tidak berganda macam mana dalam bulan Ramadan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Ramadan makin lama akan meninggalkan dia. Begitulah diumpamakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Kata Usamah, sa'ala Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an siyami Sya'ban. Qaila ya Rasulullah, lima araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa' 'amali wa ana sha'im atau kama qala. Hadis sahih. Usamah bin Zaid, dia ni siapa? Dia ni anak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni siapa? Ni pun nak kena-kenai tuan-tuan sekalian. Dia ni siapa? Dia ni anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah ni siapa? Usamah ni cucu angkat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Usamah dia tengok Nabi. Nabi kalau mai bulan Sya'ban, Nabi akan memperbanyakkan puasa. Jadi Usamah ni dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata lima araka tasum syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Dia kata ya Rasulullah, saya tengok dalam bulan Sya'ban ni banyak kamu duk berpuasa, tak sama macam bulan-bulan lain kecuali Ramadan lah. Tak sama macam bulan Rajab, tak sama macam bulan Zulqa'dah, tak sama macam bulan Muharram apa semua ni. Tak banyak puasa kamu macam mana kamu puasa dalam bulan Sya'ban. Pasal apa macam tu? Apa kelebihan duk puasa dalam bulan Sya'ban ni? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Nabi kata sebenarnya bulan Sya'ban ni satu bulan yang yaghful. Yaghful ni asal perkataan ghafilah, ghaflah. Orang Pulau Pinang ni dengan perkataan ghaflah ni di mulut lah. Tanya tentang apa ghaflah, dia kata aku tak tahu ya. Ghaflah ni bahasa Arab maksud dia ni lalai. Dia ghalib. Itu maksud dia macam tu. Dia ghalib. Bila masuk bulan Sya'ban kita mula ghalib. Mai bulan Rajab. Dan Nabi kata baina Rajab wa Sya'ban, pasal bulan baina Rajab wa Ramadan, pasal bulan Sya'ban dia duduk tengah-tengah di antara dua bulan besar. Kalau Rajab bulan haram, Rajab kita terkenai. Bila masuk Rajab nanti depa duk habaq kat pengurusi, bulan Rajab ni tak buat ceramah Isra' Mi'raj kan? Depa kata macam tu. Isra' Mi'raj bunyi pun, bukan Mi'raj, Mi'raj. Kita pergi baca Mi'raj, kita ingat dekat dengan padang maksiat kot. Dia di antara dua bulan. Dia duduk tengah-tengah Sya'ban ni. Jadi bulan Sya'ban orang duk kalut. Orang tak perasan sangat. Kata bulan Sya'ban ni mempunyai kelebihan yang begitu banyak. Dia duk nampak kelebihan dalam bulan Rejab. Bila habis Rejab pun tuan-tuan sekalian masuk Sya'ban, ada lagi. Dia panggil duk ceramah tentang Isra' Mi'raj. Dan kata Nabi SAW, baina Rajabin wa Ramadan. Satu lagi duk nampak bulan Ramadan. Masuk je Sya'ban duk nampak Ramadan dah. Pasal Ramadan memang bulan hebat. Sayyidus Syuhur, dia merupakan sayyid, penghulu kepada semua bulan Ramadan. Jadi hak Sya'ban ni Nabi kata orang tak apa nak perasan sangat. Orang duk kelang kabut. Sepatutnya bulan Sya'ban ni lah lagi duk tambah amal ibadat. Antara dia apa? Puasa. Dan kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Nabi kata
Nabi kata sebenarnya tak ramai orang tahu yang bulan Syaban ni adalah satu bulan yang tiap-tiap masa amalan kita dibawa oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dok tunjuk pergi kepada Allah Taala. Sepanjang masa. Sagi malaikat bawa api, sagi malaikat bawa api. Dan kata Nabi SAW, fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim. Nabi kata aku cukup suka kalau waktu amalan aku dibawa oleh malaikat kepada Allah, waktu tu aku tengah duk puasa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal report pada Tuhan tu. Tuhan dia mesti tanya, Muhammad tengah duk buat apa? Muhammad tengah duk puasa. Allah tuan-tuan, kita pun macam tu. Kalau ada orang tanya kita, dia tu tengah duk buat apa? Hampir tengok tadi. Dia tadi aku nampak duk pergi mengaji. Oh, orang duk main cerita tadi aku habaq kata hampir mengaji. Kita dengar pun seronok tuan sekalian. Kita tak mau report kita bila orang tanya amai pada mana? Amai pada Sungai Kedah. Aku ada seorang sahabat kata ni, tadi anak mai tadi dia tengah buat apa? Tengah buat apa? Dia tengah duk basuh jala waktu maghrib, ya, basuh jala waktu maghrib. Lepas tu dia tak sembahyang maghrib. Nah Isyak uyup. Syok lah tuan sekalian. Macam tu punya report kita kepada orang yang duk tanya kita. Mesti kita tak syok. Jadi Nabi kata, aku nak kalau ketika mana amalan aku dibawa oleh malaikat, Tuhan tanya, aku sedang berpuasa di saat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, bulan Syaban Allah Taala mengangkat darjat kita. Allah Taala mengangkat amalan-amalan kita. Malaikat nanti akan bawa pergi kepada Allah. Paling tak seronok ketika mana malaikat bawa pergi kepada Allah, kita tengah buat benda tak elok. Yang tu paling tak seronok. Memang amalan kita tuan-tuan kalau di hari yang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, tuftahul abwabul jannati yawmal ithnaini wa yawmal khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'ah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadhaini hatta yastaliha anziru hadhaini hatta yastaliha anziru hadhaini hatta yastaliha. Riwayat daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, hari Isnin dengan hari Khamis, dua hari ni tuan-tuan, Allah Ta'ala buka pintu syurga kepada kita. Dua hari ni. Dan dua hari ni juga bukan takat Tuhan buka pintu syurga, malah Tuhan menerima segala report, segala laporan daripada malaikat. Malaikat duk bawa laporan hari Isnin, hari Khamis ni, dua hari ni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tengok laporan kita, terus Nabi kata apa? Fayughfaru likulli 'abdin. Tuhan tengok laporan, Tuhan ampunkan kita. Tuhan tengok laporan, Tuhan ampunkan kita. Dan kata Nabi, ada dua golongan yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan yang yusyrik billahi syai'ah, orang yang duk percaya kepada benda-benda syirik yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Semayang tuan-tuan sekalian ni kira sampai bengkak dedai. Tapi dengan bomo yang duk main hantu setan ni cukup percaya. Oh macam tu. Demam sikit, halo bomo. Bomo tolong tengok saya ada apa-apa orang dah buat naya kat saya ke. Bomo kata panas dah. Tu. Dia jadi dulu tu, dia jadi tak boleh. Dia tengok nampak satu macam ada burung duk main dalam rumah dia. Dia kata burung apa tak pernah duk masuk, burung cak-cak ni. Halo bomo tu, tolong perhati burung apa duk masuk dalam rumah ni. Bomo tuan sekalian, celah-celah ni pun bomo pun duit tak apa nak ada pasal tidak dibentangkan dalam bajet. Dia boleh kata cantik, dia kata ada main hulung tengkok, dia kata burung ni jaga elok, dia kata hamai kat aku main, dia kata benda ni boleh buang tapi RM200 sudah buang. Nampak lagu tu. Kita pergi bagi RM200 nyeh bomo tu. Tak marahlah kat belanjawan baru ni. Kan? Contoh. Yang tu takut tuan sekalian. Nombor satu, siapa percaya dekat karut marut, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dia. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, Nabi kata, wa kanat rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Yang ni yang kita takut. Yang kedua adalah orang yang dia dengan saudara dia dengan kawan-kawan dia bermusuh, tidak bercakap. Tengok muka dia kira benci langsung.
Nampak kalau dia main masjid awal, seronok pasal apa kawan tu main lewat. Kalau dia sampai lambat, tiba-tiba dia nampak motor kawan tu ada di masjid, dia boleh corner pergi semayang di Pulau Mentajam, tengok semayang di Masjid Sungai Kedah. Dia main macam tu. Kalau hari Jumaat pun dia tengok kalau kawan tu keluar awal, dia pergi lambat sikit. Pasal apa? Nak bagi soft tu jarak. Kawan tu duduk depan, dia duduk belakang. Saya kata bukan kata kat Sungai Kedah, itu tuan kata apa pula ni? Pun ada orang telefon kita pula, ustaz duk kata kat siapa pula? Ada yang kata orang Sungai Kedah ni. Dah tak kata. Macam tu. Tuan, dia kira nak lari lah. Kalau tu masuk pintu ni, dia nanti masuk ke pintu dia lari. Nampak? Dia tak boleh. Tuan-tuan, orang yang macam ni Isnin Khamis Tuhan duk bagi keampunan, mai dua orang depa ni Tuhan hold dulu. Sampai kata Nabi SAW, Tuhan kata kepada malaikat, anziru hadzaini hatta yastaliha. Malaikat bawa catatan, Tuhan tengok-tengok, oh depa dua orang ni, Tuhan tak tepi dulu buku depa. Tuhan kata kat malaikat, tunggu sat biar depa baik balik. Bila baik balik baru kita tengok dan kita bagi keampunan kalau depa tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan sekalian, ambil kesempatan ni dalam bulan Syaban memperbanyakkan puasa hak mana kita bagi orang perempuan hak tinggal-tinggal, kita pun hak lelaki ni mungkin ada tinggal, apa semua bagi selesai buang. Lepas tu dia sebagai satu preparation, satu persediaan untuk kita tak terkejut ketika mana mai bulan Ramadan Al-Mubarak. Dia ada juga orang terkejut masuk hari raya, hari pertama tuan sekalian pergi buka tudung saji dia duk makan ya. Bini kita puasa apa? Allah tak tahu kata hari ni bulan Ramadan. Nampak sangat bulan Syaban hang tak pernah duk buat pun. Yang tu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, kita buka kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqubati Ahli Al-Kabair. Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqubati Ahli Al-Kabair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kalau dalam kitab saya ni muka surat 11. Kitab tuan-tuan dah lari sikit kan, tak sama dengan kitab saya ni. Tapi kuliah kita yang lalu, kalau tak silap saya tulis di sini pada 30 hari bulan 1. 30 hari bulan 1 2023. Hak bulan 2 baru ni kita tak main, pasal tu kita ganti malam ni. Kalau ikut kemarin kan, kemarin kuliah kita tu kemarin, jadi kita main bulan ni. Jadi bulan ni dia ada 2 kali lah. Maknanya apa? Bulan puasa nanti saya akan main sedih lagi kan. Jadi bulan 3 ni dia ada 2 kali. 1 hari bulan nak cover balik bulan 2, lepas tu hak bulan 3 saya main bulan puasa kan. Baik, firman Allah dia kata di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Tang tu. Jumpa tak tuan sekalian? Ada. Muka surat apa? Jan. Atas tu. 12. Muka surat 12 okay, daripada bawah baris ke bawah. Tengok. Bawah ke atas? Daripada atas baris ke bawah? Cuba 6 ke 6 okey, daripada atas baris yang ke-6 daripada atas. Tuan-tuan tengok seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mula tuan-tuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kita masih lagi berada tuan-tuan sekalian dalam bab as-salis fi uqubati syaribil khamri. Iaitulah bab yang ketiga pada menyatakan siksa orang yang minum arak. Orang yang kaki minum arak, minum tuak. Tuak ni benda memabukkan lah. Baik, jadi dia kata di sini firman Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ayat ni tuan-tuan sekalian, pengarang kitab dia tak tulis ayat ni surah apa-apa semua, dia tak tulis. Dia nak memudahkan kita. Jadi saya duk cek tengok ayat ni dalam surah An-Nisa ayat 56. Ayat surah An-Nisa ayat 56.
Makna dia apa? Yakni tiap-tiap yang hancur kulit mereka itu. Kullama nadijat juluduhum. Nadijat makna dia hancur. Julud ni kulit. Bahasa Melayu kita duk guna juga. Jilid. Jilid tu kulit lah. Nampak tak sekalian? Jilid. Jilid tu satu. Kalau julud makna dia jamak. Maknanya banyak kulit. Kan? Julud. Dia kata kullama nadijat juluduhum. Dan tiap-tiap hancurnya kulit mereka itu, badalnahum, kami gantikan akan mereka itu juludan ghairaha liyadhuqul azab, kami gantikan kulit yang lain liyadhuqul azab, supaya merasai mereka itu akan seksa. Tu ayat tu. Maknanya siapa? Golongan api neraka ni. Tiap kali hancur kulit depa, tiap kali hancur tulang belulang depa, Tuhan ganti baru. Tuhan balun, malaikat pukul sampai hancur, sampai kulit-kulit ni hancur apa semua, sekali jadi baru balik. Kita duk tengok, cantik mai balik dah kulit aku, kena pula, hancur pula, mai balik, hancur pula, mai balik. Kita atas dunia ni macam tu juga tuan sekalian, kecuali orang kecil manis dengan hak lama dah. Dia tak omai lah. Kan dia mai kulit terkeluar kulit tu sekalian, dia mai berubah kulit baru kan. Kita naik motor macam mana jatuh motor, exhaust motor pula duk pi jatuh atas paha kita ni, nampak merenin yang kata paha kita ni nampak dengan merah lah apa semua lah. Bila nak ganti kulit baru, Tuhan bagi ganti kulit baru. Lepas tu jatuh pula, takat umur 50 tuan sekalian boleh gagah lagi, masuk 60 70 dia berkulat lah, dia tak ganti baru dah kan. Tuhan kata tahu dah, kalau ganti baru pun dia kata tanah duk bau. Contoh-contoh lagu tu lah. Tuan-tuan marah kat saya pula lagi. Sama lah hak muda ni pun kan. Jadi yang kata dalam syurga, dalam neraka ni macam tu. Dalam neraka ni macam tu. Sampai bila tuan-tuan? Sampai bila-bila mengikut kadar kesalahan dan dosa yang dia buat atas dunia ni. Macam tu. Dan di sini ayat ni saya nak baca bagi tuan-tuan. Sebenarnya bahasa Arab kita telah gunakan. Orang Penang dah guna bahasa Arab ni lama dah. Cuma kita tak pernah perasan. Antara dia kita guna apa? Julud tu jilid. Kan? Badalnahum, kami ganti. Tuan-tuan sekalian, ganti tu apa? Kan kita dah sebut badal haji. Kan ada ke tu? Badal tu. Kan? Bukan bedai. Bedai tu ganti ya lah, tapi ganti balai kat kita. Itu bedai ke tu? Kan? Tu. Lepas tu liyadhuqul azab. Dhuq. Kan kita duk kata macam tu, Allah, dia tak main zuk lagi. Nampak ke tu? Dia tak main zuk lagi. Kata tak balik lagi. Kau duk main apa nama kira ni, dia tersak-sak, dia kata zuk tak main lagi. Zuk tak main lagi. Zuk tu apa? Rasa. Tu bahasa Arab dia guna macam tu ya. Dia kata zuk tak main. Zuk tu bahasa rasa lah tu. Jadi Tuhan kata apa? Tang ni Tuhan kata kami tukar kulit dia apa? Kalau hancur tukar, hancur tukar, hancur tukar. Liyadhuqul azab, untuk nak bagi depa rasa azab tu macam mana. Azab tu bukan sekali ya, kena hancur apa semua ni kita duk ingat selesai dah, mai pula hancur pula, kena pula hancur pula macam tu. Tuhan nak bagi berkali-kali kita berasa azab tu. Kan macam tu. Kemudian dahagalah mereka itu akan sebagai dahaga yang amat keras. Maknanya duk kena azab ni tuan-tuan sekalian, dia mai dahaga. Dia mai dahaga sangat-sangat. Maka menyerulah mereka itu, hai dahaga sungguh, dia berkata. Maka datanglah malaikat Zabaniyah kepada mereka itu membawa suatu qadah. Qadah ni bukan negeri Kedah. Qadah ni maksud dia satu bekas, satu mangkuk, satu cawan. Iaitulah qadah itu tempat minuman air daripada api neraka yang bernama rajim, yang mendidih-didihlah dan menggelegak, dia kata Allah. Kan? Bila dah kita dah dahaga, kita minta kat malaikat. Malaikat pun dia layan, bukan tak layan. Duk kena balun apa semua, kita kata sat malaikat nak tibai pun betul-betul padan. Dia kata ni dahaga ni, malaikat kita dahaga cantik. Dia kata ada, ayang ada, malaikat. Dia pun bawa main satu kedah, satu gelas atau sekian, dia bawa main daripada kita. Dia bawa main kepada kita, dan gelas itu dibuat daripada api neraka. Tuan-tuan bayangkan macam mana gelas itu. Ada sebuah hadis Nabi SAW, tuan-tuan sekalian. Yang hadis ni saya petik daripada hadis ni riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadis ni nak abang kata gambaran macam mana keadaan dan juga makanan penduduk api neraka. Ni.
Nabi SAW sebut dekat kita. Nabi kata akan dicampakkan kepada penghuni neraka rasa lapar yang sebanding dengan seksa yang mereka alami. Rupanya lapar ni tuan-tuan sebanding dengan seksa. Macam mana teruknya seksa, lapar ni lagi teruk lah. Kalau takat sikit seksa, lapar pun sikit. Kan? Jadi Nabi kata apa? Lalu mereka minta pertolongan kepada malaikat. Mereka duk berasa lapar. Bila minta, malaikat pun bagi kepada mereka makanan daripada dari'. Kan dalam bahasa, dalam Al-Quran ada la yusmin wa la yughni min ju'. Kan ada perkataan dari'. Dari' ni makna dia pohon yang berduri. Waktu lapang tuan-tuan sekalian, dia tak kira dah, dia tak kira pohon berduri ke apa ke, janji boleh makan yang tu ya. Malaikat pun bagi kat depa pohon yang berduri. Bila depa makan, la yusmin wa la yughni min ju'. Depa duk makan, pohon tu tidak akan menggemukkan depa. Makan banyak mana pun tak gemuk. Lepas tu depa takkan rasa, dia tidak menghilangkan rasa lapar. Lagi duk makan lagi lapar, lagi duk makan lagi lapar, yang kata pohon berduri ni. Kemudian bila depa makan pohon berduri ni, rupa-rupanya terlekat di rengkung. Dalam hadis dia bab macam tu. Bila terlekat di rengkung, depa teringat ketika mana atas dunia dulu kalau duk makan apa-apa ni, dia nak kena, bila lekat ni tak ada cerita lain, dia nak kena suar ngayak ni. Kita bila lekat makan ni, orang suar ayam kat kita pun minum. Jadi depa pun bila dah lekat, depa minta kepada malaikat, depa minta ayam yang kata qadah tadi ni. Bila malaikat suar qadah kepada depa, malaikat yang nak suar qadah ataupun nak suar gelas tu pun, malaikat tu pun tak berani nak pegang gelas tu, pasal buat dia berapi neraka. Malaikat menggunakan kalalib. Kalalib ni satu besi, satu cakok besi. Kan kita duduk nak cakok apa-apa tuan-tuan sekalian, kita buat panjang macam tu, macam kita duduk kait buah tu. Jadi guna gelas tu, dia ada tangkai, malaikat selit je lah tangkai tu, malaikat suar pergi kat dia pelan-pelan, nah ambil. Sebab malaikat pun tak apa nak berani pegang yang kata gelas tu. Dan Nabi kata ketika mana gelas tu telah dekat kepada wajah mereka, sampai ni tak minum lagi, sampai dekat muka ya. Bila sampai dekat muka, hancur muka mereka tu. Baru gelas tuan-tuan sekalian, tak tahu benda apa yang mereka nak minum dalam gelas tu, baru sampai gelas hancur muka ni. Jatuh tuan-tuan, yang kata kulit ni jatuh, perut kata jatuh ni. Kemudian apabila masuk air ke dalam mulut mereka, yang air tu dibuat daripada nanah dan juga danuk orang-orang yang menjadi ahli neraka. Dalam hadis yang lain kata dibuat daripada tembaga yang dicairkan di dalam api neraka. Mereka pun ambil terus minum, tak cakap banyak. Bila mereka minum tuan-tuan sekalian, perut yang air tu masuk ke dalam perut mereka ni, yang cecair tu masuk dalam perut mereka ni, menghancurkan segala perut-perut mereka. Hancur tu tuan-tuan. Lepas tu bila hancur tuan-tuan sekalian, mereka kata kepada penjaga api neraka Jahannam, awak jadi macam ni kat kami. Lepas tu apa jawab yang kata penjaga api neraka Jahannam ni? Dia baca ayat, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qad qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dia jawab, dia kata apa? Apa yang hampa tanya kepada kami, apa yang hampa minta kepada kami ni tak ada apa. Kami dengar ni, kami buat macam tak dengar. Pasal apa? Pasal atas dunia dulu. Sepatutnya atas dunia dulu hang merintih macam ni. Atas dunia dulu hang merayu macam ni. Atas dunia dulu hang bermunajat macam ni kepada Allah dengan kesusahan hang. Tapi atas dunia hang tak pernah fikir yang satu hari nanti di akhirat hang akan susah. Tuan-tuan, jangan kita duk berasa megah dengan kesenangan yang ada atas dunia lah ni. Tak pernah langsung di mulut kita berasa susah. Tak pernah langsung duk, ya Allah teruknya aku, ya Allah. Tak pernah langsung dai kita untuk nak sujud di hadapan Allah, tak berasa susah. Nak bangkit tengah malam, nak buat tahajud, tak pernah berasa macam tu. Tak berasa susah ketika mana hujan lebat kita nak mai ke masjid, tak berasa susah nak mai ke masjid, tak berasa langsung. Di dalam api neraka, malaikat akan kata, dulu hang tak pernah berasa susah, sepatutnya dulu hang minta macam ni kepada Allah. Bila hang lekat, bila hang susah, hang minta kepada Allah, tapi hang tak pernah minta. Bila hang senang, hang lupa kepada Allah, tapi hang tak pernah ingat kepada Allah. Malaikat kata macam tu kepada dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itulah di antara gambaran yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam kitab ni, yang ni secebis daripada hadis tu. Kemudian dia kata apa? Maka apabila diambil akan qadah itu, maka jatuhlah daging mukanya. Ini hadis kita baca tadi ni. Bila dia dah lapang apa semua ayak, dah agak ayak, ambil gelas tu tuan-tuan sekalian, hancur muka dia. Maka apabila minum ia akan dia telah jatuhlah sekalian giginya dan geraham dia. Nombor satu, gigi ni terabak pergi jatuh pergi habis. Pasal betapa panasnya yang dikatakan tembaga cecair tadi ni. Betapa panasnya nanah itu, betapa panasnya danuk itu. Oh tuan-tuan, wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan pun tak biasa pi jenguk masuk api neraka, termasuk dengan saya duk baca ni. Kita pun tak tahu macam mana. Cuma hadis Nabi dia sebut macam tu. Dia kata, dan apabila sampai air ataupun sampai cecair itu kepada perutnya, maka diputuskan ia akan isi perutnya, hancur perut. Dan keluarlah ia daripada duburnya. Bila dah hancur dalam perut tu, keluar, yang kata kok bungkuk ni keluar. Kemudian kembali ia seperti mana barang yang dahulunya. Bila dah hancur apa semua, jadi elok balik, sambung balik. Yang kata tali putus apa semua ni, sambung balik, elok balik. Kena balun pula, dia pula duk minta dahaga, duk minta ayam kat malaikat pula suar gelas dia. Jadi macam tu tuan-tuan sekalian, macam tu lah. Dia bukan kata dia tak serik, tapi dia tak ada pilihan. Dah duk kena azab teruk sangat, dia main dahaga, dia tak ada, dia minta juga. Walaupun benda tu azab pun azab lah. Pasal aku dahaga, tak mampu lah aku nak buat apa. Itulah yang diulang-ulang tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada hukuman yang dia buat di atas dosa-dosa dia. Maka inilah seksa orang yang minum arak dan juga minum tok. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan orang yang meminum arak itu pada hari kiamat, padahal keadaan arak itu tergantung pada lehernya dan kecapi pada tangannya hingga disula di atas kayu daripada api neraka. Siapa yang minum arak tuan sekalian tidak bertaubat, lepas daripada dia duk minum apa semua, dia main-main hari kiamat nanti Allah Ta'ala gantung botol arak tu dekat leher dia. Lepas tu pula kena sula pula dengan kayu api neraka, modok sula dia. Kemudian menyeru para malaikat kata pula dekat dia, inilah si anu yang minum arak, malaikat kata. Maka terbitlah daripada mulutnya bau yang busuk. Itu arak ni bau mulut busuk lah yang kata arak ni. Dalam busuk-busuk beramai orang minum, tu yang heran tu. Kan? Dia ada istilah orang nakal, dia kata apa? Dia kata hak busuk tu sedap Ustaz. Tak tahu nak datang apa dia kata. Hak busuk tu sedap dia kata. Sungguhlah tuan sekalian. Sampai belacan pun busuk, hak tu lah kita cicah sampai terberak tau. Kan? Apa lagi hak busuk-busuk ni? Oh dia kata hak busuk tu. Yang apa? Pekasam ke apa ke? Pekasam ni kira orang sedung tak boleh bawah, kita bawa apa pelik kat ni. Kita goreng. Kita hak mana kaki hak pekasam ni bau lagu tu tuan-tuan sekalian. Ayak liok turun meleleh lah. Busuk, benda busuk tapi sedap. Sama macam arak ni, walaupun dia busuk, ramai orang duk minum tuan-tuan sekalian. Kemudian maka melontarlah akan dia oleh segala orang yang di dalam padang mahsyar. Bila dah dia main dalam keadaan padang mahsyar, duk bawa botol arak ni tuan-tuan, orang pakai tengok, pakai duk balin lah. Tak tahulah celah mana dia ambil kayu bata lah apa semua, pakai duk balin dia. Kemudian melontarlah akan dia oleh para malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah pun duk balin dia ketika batu, duk balin macam-macam ke atas dia tu. Dan membawa mereka itu, yakni malaikat, akan dia kepada api neraka Jahannam. Ambil heret dia, lempar masuk api neraka Jahannam. Maka tinggallah ia di dalamnya itu 1000 tahun lamanya. 1000 tahun tuan-tuan sekalian. Kita hidup atas dunia pun tak ada sampai 1000, betul tak? Kalau ada hak 100 itu pun, ya Allah, adakah kau ni 100 tahun tuan sekalian? Ada, tuan sekalian, bukan tak ada. Tapi 100 tahun pun tak ada dah beza. Di antara muka dengan bungkuk lebih kurang sama ya. Kan? Tak tahu dah, dia renyih pun nampak serba teriak, dia teriak pun nampak serba renyih, dia panggil kita pun tak tahu lah pasal apa. Macam itulah gambaran dia apabila terlampau tu. Maka memanggil ia pula, hai dahaga dia, dahabak tani, dia kata memanggil ni maksud dia merintih, dia menyeru. Maka memanggil ia pula, hai dahaga aku, dia kata dahaga sungguh, dia kata. Kemudian disuruh bawa kepadanya peluh di dalam api neraka yang busuk. Tu
Rupanya tuan-tuan, bila dahaga, peluh-peluh ahli neraka ni diberikan kepada dia. Peluh ahli neraka ni busuk kan, bagi dekat dia untuk dia nak minum. Kemudian maka menghancurkan ia akan dia hingga jadi abu. Lepas pada tu, malaikat Zabaniah pukul dia sampai hancur. Masuk dalam api neraka ni duk bakar dia sampai jadi abu. Kemudian dijadikan Allah Ta'ala manusia kembali. Lepas daripada tu, Tuhan bagi jadi manusia balik. Pasal apa? Pasal surah An-Nisa di habang abad tadi ni, setiap benda yang hancur ni Tuhan bagi jadi elok balik. Lepas bagi Tuhan jadi bagi elok, Tuhan balun balik, pukul balik. Pasal apa? Liyadzuqul azab. Pasal nak bagi azab dia rasa. Nak bagi dia sakit betul-betul. Muslimin dan muslimat antara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangkitkan ia, yakni dihidupkan dia, padahal dalam keadaan dibelenggu kedua tangannya itu pada tengkuknya dan dua kakinya dirantai. Maka dihela padanya dengan rantai itu. Dihela ni diheret, kena heret. Atas mukanya dan minumannya itu adalah danuk daripada api neraka Jahannam yang bernama Hamim. Kan? Kita pernah dengar dalam surah An-Naba. Kan surah An-Naba, la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Tu. Tuan-tuan duk dengar amma yatasaalun tu. Kan dalam tu la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Dia tidak akan merasa sejuk dalam tu. Nak ayak macam mana ayak elok ni tak rasa, melainkan illa hamima. Hamima ni apa dah? Dia kata danuk. Danuk ni apa? Danuk ni mai kotak-kotak daripada badan ni. Dia mai peluh yang penuh dengan apa? Dengan daki berbagai ni. Itu nama dia danuk. Oh, busuk sungguh danuk tu. Danuk tu dia ambil untuk dia nak minum. Oh tuan-tuan, kita hingui kalau jatuh dalam cawan pun orang tak minum lah. Ni danuk. Allahu Akbar. Kan kita kata main cawan, kawan tu ambil cawan, dia bersin, hingui masuk dalam cawan tu, dia kata ambil, dia kata ambil lempak orang cawan ni, tak pasal aku nak minum. Tu baru hingui. Danuk ni lagi teruk daripada tu lah. Dan juga makanannya itu daripada zakum. Kan zakum ni apa? Buah yang berduri. Iaitulah buah kayu duri daripada api neraka. Kan zakum tu buah kayu duri daripada api neraka. Saya tuan-tuan duk nampak buah zakum ni macam buah durian kot, boleh duk kopek-kopek pula. Pandai pula duk cakap pandai lagu tu pula. Durian tu bukan balin kulit di atas kepala hang pun sakit. Kan? Ada buat cakap pandai dia kata kalau dalam api neraka Tuhan bagi zakum ni kira okey ah. Dia kata aku nak mati, aku nak buah golok satu kata. Amboi. Pandai hang buat cakap lagu tu, golok tu nanti malaikat duk golok atas kepala hang. Kemudian maka dipakaikan akan dia dua kasutnya daripada api neraka. Kasut yang mendidih-didih otaknya itu daripada telinganya dan daripada giginya dan daripada gerahamnya. Kasut, cerita kasut ni tuan-tuan sekalian memang ada dalam api neraka. Memang ada. Dan itulah tempat ataupun seringan-ringan azab yang dikenakan kepada orang yang kena azab yang ringan dalam api neraka. Bila dia letak kaki atas kasut tu, menggelegak otak dia. Kasut tu pun nanti malaikat bagi pakai. Kasut tu tuan-tuan sekalian, dia pun kena pakai, sambil pakai ni dengan telinga dia duk bernanah, dengan kepala dia duk menggelegak. Dia jadi macam tu. Maka jatuhlah sekalian isi perutnya itu di atas dua kakinya, kemudian ditaruh di dalam peti bara api neraka 1000 tahun lamanya di dalam seksanya, bubuh dalam peti pula. Kan peti ni. Maka petinya itu sempit mulutnya, peti pula kecil tuan-tuan sekalian. Kena lempak masuk dalam tu. Jadi nak duduk selesa ni tak boleh. Macam mana dia kata apa? Dia kata penjara belah Siam ke apa ke. Dia boleh tanya kita pula. Bila kita kena tangkap belah sana tu, penjara tu dia akan tanya, hang nak duduk penjara berdiri ke? Dia bagi berdiri pun 3 bulan 4 bulan. Berdiri kita ni. Hang nak duduk dia bagi duduk. Hang nak berbaring dia bagi penjara baring. Tak tahulah, saya tak biasa duk kena pun. Saja orang duk abang macam tu. Dan dia kata mengalirlah nanahnya, padahal dalam keadaan berkata, ya wahai Tuhan aku, telah memakan oleh api neraka akan dagingku. Tiap-tiap hari duk mengadu ke Tuhan, ya Allah tolong, ya Allah badan dah teruk, ya Allah, duduk mengadu macam tu aja. Maka keraslah seksa bagi orang yang minum arak dan tuak itu, yang menangis-nangis, yang tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, atas dunia kita duk minta apa ke Allah Taala? Irhamna. Kan ayat tu.
Kan tuan-tuan buat baca tahlil tu kan, ya arhamar rahimin arhamna, tu maksud dia, wahai yang mengasihani, kan, irhamna, maka kasihanilah kami, kesianlah kat kami. Kesian tu atas dunia dan juga di akhirat nanti. Takut Tuhan tak peduli apa nak jadi kepada kita. Dan memanggil ia daripada api neraka, maka tiada dijawab. Dia pun pergi kata kat api neraka, dia kata, wahai api neraka, janganlah duk bakar aku, tolonglah api neraka, kan. Api neraka pun buat kering ni dekat dia. Kemudian ditaruh di atas kepalanya judah. Judah ni maksud dia apa? Yang ni satu kepiah daripada api neraka. Kepiah bumbuh atas kepala, tuan sekalian. Atas dunia hang tengok pakai dengan kepiah, dalam neraka ada kepiah. Tuan-tuan jangan bimbang. Yang pastinya bukan kepiah Haji Ismail. Kepiah Haji Derih, Haji Ismail ke apa kepiah yang dalam bang tu. Tuan-tuan jangan, kan. Ada buah dia tu. Kemudian ditaruh oleh malaikat akan dia ke dalam wadi wail. Wadi wail. Wadi wail ni maksud dia macam serupangan lombong, satu lombong yang daripada api neraka Jahannam. Iaitulah satu wadi wail itu yang amat keras panasnya, dan terlebih banyak daripadanya rantai, dan terlebih banyak besar ular-ularnya, dan juga kala-kalanya. Pula dah nak lari pergi mana tuan sekalian? Nak duduk dalam peti ni, badan duk teruk apa semua ni, ambil pi ubah pula pi duduk dalam satu kawah besar ni serupa dengan lombong biji timah punya tu. Duduk dalam tu pula Allah, dalam tu pula ulang sikit punya besar punya, duk patuk kita nak lari pi mana. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan sekalian, dalam surah Sajdah, ayat berapa kita tengok Tuhan kata apa dalam surah Sajdah ni, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan pun selalu dengar ni tuan-tuan, sampai kepada ayat ni tuan-tuan fikir tengok mana ada ayat tu tau. Kan Tuhan kata wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, ayat 20 surah Sajdah. Kan hari Jumaat kita ada dengar Tok Imam duk baca kan. Tok Imam seorang yang baca, kita belakang lena sambil berdiri. Yang kata kita ni, Tuhan kata tu, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, maka tempat dia tu api neraka. Kullama, setiap mereka itu, aradu, depa duk teringin, ayakhruju minha, duk teringin, duk cari jalan keluar, nak keluar pergi mana? Aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Dia lagu duk rabat yang kata dinding api neraka apa semua nak keluar dah. Malaikat kata apa? U'idu fiha. Malaikat tarik, rentak, lempar balik masuk api neraka. Wa qila lahum, dan malaikat kata kepada mereka, zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Hang rasalah pada hari ini seperti mana yang hang telah berdusta atas dunia dulu. Atas dunia dulu, hang duk buat bekak telinga dalam keadaan ada kuliah apa semua ni, hang buat di rumah, hang duk tutup telinga. Tak dengar, deras sangat speaker dia panggil. Kan? Speaker dia dengar, deras sangat ni, kata kacau sungguh apa semua ni. Orang duk buat kuliah, orang duk panggil main mengaji, orang duk buat semayang apa semua ni. Dia duk buat bekak telinga, dia duk buat marah. Malaikat kata apa? Zuqu azaban nar. Hari ni hang rasalah alladhi kuntum bihi tukadzibun. Dulu ni hang tak mau nak dengar, hari ni hang rasa. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata apa di sini? Maka tinggallah ia di dalam wadi itu 1000 tahun lamanya. Kan? Bila tinggal dalam tu, tuan-tuan sekalian, tak ada benda lain lah yang disebut daripada mulut dia, melainkan apa? Dia disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa di sini? Kemudian menyeru ia dengan katanya, wahai Muhammad. Dia pun terkeluar mulut dia, ya Rasulullah, tolonglah. Atas dunia ni tuan-tuan tak pernah sebut ya Rasulullah. Atas dunia tak pernah sebut Nabi Muhammad ni. Nak buh cucu apa semua, dia duk main tanya Tok Imam. Tok Imam kata, boleh nama depan tu apa nama Muhammad. Dia kata leceh. Muhammad ni nama Sungai Kedak boleh Jadi dia kata, tu nak buh nama apa? Dia boleh nama Christopher Columbus lah dia kata. Dia mau nama-nama jenis dia tu. Kan? Alfonso kan, dia buat nama lah, nama macam tu. Dia kata nak buat nama Muhammad ni, Allah, dia kata leceh. Dia takkan tak tahu, saya ni memang asal Sungai Kedak, tapi lah dia Putrajaya. Dia kata Putrajaya bunyi pun. Dia kata orang belah Putrajaya tu sagi tanya belah nama apa, kata nama Muhammad. Cari kawan-kawan pakai duk gelak kat anak saya pula, saya nak tahu muka tak mana.
Hak kawan ni nama sikit punya hebat lah, nama Peter lah, kawan ni nama Daniel lah Peter dekat dengan Daniel. Hak kawan ni nama semua kita nama hebat-hebat. Metang dia nama Muhammad, dia tak leceh tak lagi orang panggil mat kampung sangat tu. Tuan-tuan, duduk dalam api neraka, nama itulah yang dia sebut. Boleh faham? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adakah Nabi SAW dengar ketika mana kita panggil nama dia waktu api neraka tu? Tu soalan dia, tuan-tuan sekalian. Dengar ataupun tidak? Baik, jawapan dia apa? Bulan depan kalau kita berjumpa lagi. Itu jawapan dia. Dia kena bagi ending dia macam tu. To be continue. Kan? Nabi Muhammad dengar tak dengar kita duk keluar dia daripada dalam api neraka tu. Macam mana tuan-tuan di sini kan? Waktu orang nak pergi buat umrah apa semua tu, antara benda wasiat kepada orang apa? Tolongkan salam kat Nabi. Yang tu ya kan? Yang tu tolongkan salam kat Nabi. Kita pun lagu duk tengok atas bawah kan salam. Kau tak main pelepas RM5, RM20 ke kita nak pergi umrah ni. Kan? Kalau kau ni pelepas tebal sikit dia kata hang jangan bimbang hang jangan bimbang hang tak ada habaq lagi pukul salam dah kat Nabi. Kan? Adakah tuan-tuan sekalian, adakah kita duk kirim salam kepada Nabi SAW dengan kita duk berselawat di sini Nabi tak dengar? Itu soalan dia tu. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh percayakan kepada orang yang duk pergi berumrah tu dia akan salam Nabi kat kita. Salam kita kepada Nabi. Dia pergi depan tu kawan tak pernah pi pun sepanjang umur hidup tak pernah pi, orang bawa pi tuan-tuan sekalian, orang tunjuk tu makam Nabi tu. Dia pergi duduk tang tu dia tak tahu nak kata apa. Dia duk tengok kiri kanan kawan-kawan ni pakai duk teriak lah apa semua. Dia buat Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak ada nak sebut Rasulullah pakai duk teriak. Dia duk usah kiri kanan. Dia tak pelik bapak ni teriak dia buat. Dia pergi tu. Kahut. Dia tak jom aku nak keluar aku tak boleh ramai-ramai raimai. Orang ni kira duduk tang tu kalau boleh nak bubuh pedayam di kaki. Tak mau pergi tempat lain lah nak tengok tu yang kata makam Nabi tu. Dia ni duk kira puasa nak keluar dah. Dia keluar tuan sekalian. Duk jadi pelik. Aku heran nanti bapak ni. Hampa lalu depan tu pun duk teriak-teriak. Apa kata? Hampa ni mudah koyak. Mudah koyak dia kata. Mudah koyak ni hati tak apa nak kuat. Allah dia kata teriak. Tak ada pasal. Jadi begitu. Tuan sekalian. Ada orang jadi macam tu. Kita ke waktu kita mula-mula sampai ke Masjidil Haram, masuk dalam kompleks tuan-tuan sekalian, kita berjalan, masuk daripada kita nampak kubah. Daripada kita nampak bongkah Kaabah tu. Daripada kecil makin lama makin besar, makin lama makin besar. Lah kali kita duk pandang tuan-tuan. Nampak tentu ni hati duk berdebak lah ni. Selama ni kita duk semayang, duk sujud, orang duk kata menghadap Kaabah. Kita tak pernah nampak dalam TV ya, tu pun tak real tuan-tuan sekalian. Ni nampak depan mata ni. Nampak depan mata, mulut lagu duk terlopong, lepas tu sedang-sedang air mata duk turun derai. Yang ni ya Allah, yang ni lah aku duk tengok selama ni, yang ni lah aku duk dapat duduk bersujud menghadap dia ni, duk tengok lagu tu duk teriak. Ada orang yang pipi tuan-tuan sekadar dia duk pelik, dia nganga tengok orang. Dia tak apa pasal bapak ni duk teriak, tak ada apa pun duk nampak sobangan kotak 4 segi lagu tu lah. Dia kata aku tengok ni sebiji macam mana yang kita buat apa nama manasik haji dekat Masjid Al-Fahim. Dia pergi tu buat lah. Dia kata buat lagu ni aku tak rasa apa pun. Bapak ni kacau. Dia jadi ni tu. Ada tak ada tuan sekalian? Belum buat hak jenis macam ni lah, duduk di hotel tak erti nak balik awal lah apalah, bila duk tunggu hari bila kita nak balik. Yang tu lah. Kan? Hak jenis ni bila sampai turun kaki di Jeddah tu duk fikir apa aku nak beli jubah, aku nak beli korma. Aku dia nampak yang tu. Dia bukan nampak nak buat amal ibadat tu. Masya-Allah tabarakallah. Baik, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Tuan-tuan tanda mana ada kitab, tuan-tuan tanda maka mendengarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanda dekat macam tu. Kita tanda dekat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Kita bulan ni kita mungkin tak sempat dah kot dengan kuliah kita ni. Sebab kita dah menuju kepada puasa lah. InsyaAllah dah lepas puasa baru kita sambung balik kuliah kita. Saya pun kesian kat tuan-tuan yang domain mengaji apa semua ni. Tuan-tuan mengaji ni penat, betul tak betul? Kan? Jadi saya bagi cuti lah kepada tuan-tuan. Kesian tuan-tuan sekalian bawa ilmu sampai meleleh kot telinga lah apa semua ni. Kesian kat tuan-tuan sekalian. Jadi kita bagi cuti lah kepada tuan-tuan sebulan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.